Soalan kuantitatif 2. Jadual di bawah menunjukkan jumlah utiliti barang X dan barang Y bagi seseorang pengguna. Okey, so jumlah utiliti dekat sini dia adalah merujuk kepada TU. Ingat ya, so yang ini adalah TU, so saya tulis siap-siap dulu kat sini. Ini TU, ini kuantiti ya. Okey, ada barang X dan juga ada barang Y. Okey, so yang ini TUX, yang ini TUY. Cuba tengok walaupun dekat sini dia tulis kuantiti X, yang ini dia tulis kuantiti Y, padahal dia sama sahaja. Okey, sebab 1 hingga 5 ini pun sama 1 hingga 5. Okey, jadi sekarang kita akan terus tengok jadual yang telah disediakan dekat sini. Okey, kita dapati bahawa jumlah utiliti kita semakin meningkat. Bagi TUX pun sama, bagi TUY pun sama. Okey, cuba tengok. Harga per unit barang X ialah RM4. Okey, jadi ini adalah PX. Harga per unit barang Y adalah RM2. Ini adalah PY. Dan pendapatan pengguna, pendapatan itu adalah income, ialah RM18. Okey, so sekarang sila bagi tahu saya, ini adalah kes berapa barang? Kes 2 barang. Okey, kalau kes sebuah barang dia ada dua situasi, sama ada harga dia sama ataupun harga dia berlainan. Jadi yang ini harga dia sama ke berlainan, jumpa ke? Berlainan. Okey, thank you. So, daripada ini kita tahu bahawa isu ini adalah kes dua barang sebab barang Y barang X dan harga dia adalah berlainan. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, bagi kes dua barang, harga berlainan, okey, apakah syarat asas dia? Esther? MUX bahagi PX Lagi? equal MUY bahagi PY. Okay, thank you Esther. Ya, itu syarat asas dia. Okay, kali ini kita masih pakai balik MUX per PS equal to MUY per PY. Sebab barang yang diberikan memang dia rujuk barang X dengan barang Y. Tetapi sekiranya soalan itu dia tulis TU barang A dan TU barang B, yang ini dia akan jadi MUA per PS sama dengan MUP per PP. Kena berdasarkan soalan dia. Okay, so yang ini kita kekal, kita masih pakai syarat yang ini. Okey, untuk mencapai keseimbangan pengguna, selain daripada syarat asas, kita juga ada satu syarat lagi yang dikenali sebagai syarat pencukup. Jadi untuk isu ini, apakah syarat pencukup dia? Kimi? Syarat dia PX, QX tambah PY, QY sama dengan I. Sama dengan? I. Okey, thank you. Ya, sekarang saya nak tengok berkaitan dengan syarat pencukup PSQS tambah PYQY. Ingat, yang ini dia adalah merujuk kepada perbelanjaan. Ingat ya. Dan I income. Income itu pendapatan. So, bermaksud perbelanjaan kita kena sama dengan pendapatan. Okey, sekarang anda sudah jelas tentang syarat asas dengan syarat pencukup ya. Kita tengok semula soalan tersebut. A. Bina jadual yang menunjukkan utility sud per ringgit. Okey, bagi barang X dan utility sud per ringgit bagi barang Y. So, untuk maklumat anda, utility sud per ringgit sebenarnya dia adalah merujuk yang ini, MU per P. MU per P. Okey, jadi dekat sini apa yang pelajar kena buat? Okey, cuba tengok. Dalam jadual ini, kita hanya ada TU sahaja. Tetapi kita kena cari MU per P. So, bermaksud sebelum kita cari utility sud per ringgit, anda sepatutnya kena tentukan MU dia dulu. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan jadual dia. Okey, ini adalah untuk soalan A ya. Okey, jadual yang anda sediakan. Okey, so yang ini adalah Q. Nanti saya akan sediakan Q. Okey, yang ini adalah MU. MU ini adalah MUX ya. Okey, lepas itu, selepas kita cari MUX, nanti saya akan buat MUX per PX. Okey, sambung dengan MUY. And the last one, MUY per PY.
Okey, untuk maklumat anda, sebenarnya kalau ikut balik soalan jawapan yang dia nak ini dengan ini sahaja. Tetapi sebelum anda dapat utility suit per ringgit, anda kena cari utility suit dulu. Okey? Okey, jadi sekarang. Okey, kuantitinya 1 hingga 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nak cari MU dulu. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah rumus bagi MU? Perubahan TU bahagi perubahan Q. Okey, thank you Aida. Perubahan TU bahagi perubahan Q. Itu rumus MU. Tetapi sekarang anda tengah cari MUX. So ini MUX. Perubahan TU ini, perubahan TUX, Q ini pun sama. Kita rujuk kepada kuantiti X. Jadi anda tahu perubahan TU itu merujuk TU yang baru tolak TU yang lama. Okay, tengok semula soalan tersebut. Okey, soalan dia, saya nak tanya sikit dulu. Sekiranya saya tak menggunakan sebarang-barang X, kuantiti saya adalah sifar. TUX saya adalah berapa? Kosong juga. Okey, thank you. Ya, sebab sekiranya anda tidak menggunakan sebarang barang X, tak bermaksud you tak dapat utility barang X kan, jadi kosong lah. Okey, jadi sekarang kita nak hitung kuantiti MU bagi kuantiti yang pertama. Jadi kita akan guna 40 tolak kosong bahagi dengan 1 tolak kosong. Okey, jadi pengiraan dia sedemikian. 40 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. Jadi jawapan saya akan dapat 40. Apa tu? U2. Okey. Jadi dekat 1 sini saya akan terus isi 40. Yang ini kurungan U2. Jangan lupa U2 ni. Okey. Untuk yang seterusnya, sila bagi jawapan anda kepada saya. Rusaidi. Yes, Miss. Ya, bagi jawapan anda. 32, Okey, sambung. 24, 24. Okey, lagi. 16, Okey, and the last one. 12. Okay, thank you. Okay, setelah kita selesai cari utility suit bagi barang X, kita akan sambung MUX per PS. Juga sama, tunjuk satu pengiraan. Anda boleh terus tunjuk dalam jadual ini atau boleh nak tunjuk pada luar jadual ini pun boleh, is up to you. Okay, kita tengok balik harga X. Harga X yang telah diberikan RM4. Okay, jadi kita akan guna 40 bahagi 4. So, jawapan kita akan sama dengan 10. 10 apa ni? Juga sama, U2. So, pastikan anda ada buat kurungan U2. Okey, untuk jawapan yang seterusnya pun sama. Pengiraan tunjuk satu kali saja. Okey, jawapan yang seterusnya. Diana, bagi saya jawapan anda. 8, Lagi? 6, 4, Okey. 3. Okey, thank you. So, selesailah untuk MUX serta MUX per PS. Sekarang kita akan sambung dengan MUY pula. Cara dia sama. Okey, so tulis rumus dia. MUY sama dengan perubahan TUY bahagi perubahan QY. Juga sama, kita tengok semula jadual kita. Sekiranya tidak menggunakan barang Y, kuantiti jumlah utility barang Y itu berapa? You fikirkan. Okey, sekarang bagi tahu saya pengiraan anda untuk unit yang pertama untuk cari MU tu. 32 minus 0 Yes, ini jadi kosong bahagi. 1 minus 0. Okey, thank you. Okey, jadi kita pun tunjuk pengiraan dia 32 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong dan akhirnya anda akan dapat 32 U2. So, sini 32. Juga sama, buat kurungan U2. Okey, sila bagi saya jawapan yang seterusnya. Syafiqah? Ya, Miss. Ya, jawapan anda? 28, Lagi? 24, 20, 16. Okey, thank you. Ya, itu jawapan dia.
Okey, seterusnya kita sambung. Kita nak tentukan utility super ringgit bagi barang Y. Jadi tengok semula harga Y tu berapa? RM2. Okey. Maksudnya kita akan tunjuk perkiraannya 32 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 16. 16 apa tu? Kurungan UTIL. Jangan lupa UTIL ini. Yang seterusnya pun sama. Okey, sila bagi jawapan anda kepada saya, Maisara. Ya, Miss. Jawapan anda? Sekejap Miss, saya salah kira. Kenapa 14, tak kira? Okey, 14 lagi. 12, Okey. 10, Hmm. 8. Okey, thank you. Okey, dengan demikian kita telah selesai jawab soalan A. Sebab soalan A itu dia minta kita bina jadual yang menunjukkan utility super ringgit bagi barang X dengan barang Y. Okey, sekiranya anda dapat sediakan jadual sedemikian dengan rumus serta perkiraan dia, okey, jadi markah penuh untuk bahagian A ini. Okey, sekarang kita sambung dengan soalan B pula. Soalan yang ditanya, berapakah kuantiti barang X dan kuantiti barang Y yang akan dibeli pada tingkat keseimbangan? Okey, ingat keseimbangan dekat sini dia adalah merujuk keseimbangan pengguna. Kalau keseimbangan pengguna, dia mesti memenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat asas dan lagi satu, syarat pencukup. Okey, jadi tadi you orang pun sudah tahu apakah syarat asas dia. Yang ini. Syarat asas dia. Inilah syarat pencukup dia. Jadi sekarang Miss nak anda fokus syarat asas dia dulu. Di mana anda kena cari MUX per PX equal to MUY per PY. Jadi macam mana kita tentukan? Tengok jadual ini. Okey, fokus. Yang warna merah ini. Kolom MUX per PX dengan kolom MUY per PY. Okey, cuba tengok yang sama punya. Sini 10. Sini ada tak? Okey, ada. Jadi saya bulatkan. Okey. Okey. Seterusnya saya guna pen yang berwarna lain. Cuba tengok 8. Sini ada tak? Pun ada. Okey, jadi saya bulatkan. Ada lagi tak? Tak ada dah. So bermaksud dekat sini, ada dua kombinasi yang wujud. Okey. Dengan demikian, kita perlu sediakan nak jawab soalan B. Saya tulislah B. Okey, jadi syarat asas dia, pelajar boleh tulis macam ini, syarat asas, tulislah MUX per PX equal to MUY per PY. Okey, disebabkan dekat sini ada dua warna yang berlainan kan. So bermaksud akan wujud dua kombinasi. Okey, jadi saya akan tulis ada dua kombinasi, iaitu kombinasi A dan juga kombinasi B. Okey, jadi untuk kombinasi A, berapa X yang akan diberikan dan berapa Y yang akan diberikan. Yang dia pilih tu. Okey, jadi kombinasi A kita tengok yang warna merah punya. Okey, itu adalah X. Berapa X? 1X yang akan diberikan. Okey, kalau Y, cuba tengok. Ini 10 kan? Tetapi kuantiti, rujuk kuantiti. 4. So, bermaksud untuk kombinasi A, 1X, 4Y. Okey, jadi saya akan tulis 1X tambah 4Y. Okey, untuk kombinasi B, kita pun guna cara yang sama. Sekarang tengok, kuantiti sini berapa? Kuantiti sini berapa? Jadi saya nak tanya, apakah kombinasi B? Syarul. 2X, 5Y. Okey, thank you. So, tulislah 2X, 5Y. So, pastikan anda tunjuk step macam ini. Ini diberi markah punya. Okey, seterusnya kita sambung. Selain daripada syarat asas, kita juga ada syarat pencukup. Okey, syarat pencukup, rujuk balik tadi sudah ada punya yang ini. PSQX tambah PYQY sama dengan I. Tulis yang syarat ini. Okey, so PSQX tambah PYQY sama dengan I. Juga sama salin semula kombinasi ini. Kita ada dua sahaja. Kombinasi A
kombinasi B. Okey, untuk kombinasi A, tengok ini adalah P ya. Kena tengok semula harga P kita berapa, PS kita. Harga P 4, harga Y 2. Okey, jadi PX kita 4, so tulis 4. QX kita 1. Ganti ikut formula yang ini. Okey, harga Y tadi sudah tengok 2. QY kita yang ini Q, kuantiti dia 4. Sama dengan, ingat, sama ini adalah sama dengan perbelanjaan ya. Sebab tadi kita kata, Kamis kata, PSQX tambah PYQY sama dengan perbelanjaan kan? Sekarang yang saya tengah kira itu adalah perbelanjaan dia. Jadi sekarang saya nak tunjukkan perbelanjaan dia. Ini 4, ini 8. So perbelanjaan saya RM12. Pastikan ada RM. Okey. So yang ini pun sama, kombinasi B, harga X dia masih 4. Harga Y dia masih 2. Nanti juga sama, tentukan perbelanjaan dia berapa. Jadi sila bagi tahu saya kombinasi B ini apa yang saya perlu isikan dekat sini. Intan, Ya, Miss. kuantiti Dua. okey, 5. dapat? 18. Okey, thank you. Okey, sekarang kita tengok semula soalan kita. Soalan sini. Dia beritahu bahawa pendapatan kita adalah RM18. Kan saya kata nak memenuhi syarat pencukup, perbelanjaan kena sama dengan pendapatan. Jadi sekarang, kombinasi mana satu yang sepatutnya dipilih? Hasif. Kombinasi B. Okey, kenapa you pilih kombinasi B? Bukan A? Oh, perbelanjaan dia sama dengan dia punya pendapatan. Yes, good. Okey, sebab pendapatan kita tahu sama dengan RM18. Yang ingatlah, yang saya tengah kira ini perbelanjaan. So, perbelanjaan kita nak sama dengan pendapatan yang ini. Kombinasi B. Jadi, selepas itu, anda pun buat satu kesimpulan lah. Okey, jadi kesimpulan anda pun bagi tahu bahawa okey, pengguna. Okey, oleh itu, pengguna dia akan membeli atau pilihlah kombinasi B. Okey, lepas tu bagi tahu iaitu berapa unit barang X. 2 unit barang X. Berapa unit barang Y? 5 unit barang Y. Okey, dan jangan lupa kena masukkan pendapatan dengan pendapatan sebanyak RM18. Jadi sekarang saya nak bagi tahu kata kunci kamu dekat sini, you mesti ada mention you pilih kombinasi B. Okey, ada 2 unit barang X dan 5 unit barang Y, pendapatan RM18. Jadi untuk jawab soalan B ini, pastikan bahawa you ada 3 step. Step yang pertama berkaitan dengan syarat asas. Step yang kedua syarat pencukup. Dan step yang ketiga ada kesimpulan. Okey, cuma ingatlah untuk step yang pertama itu anda kena bagi rumus dan kena senaraikan semua kombinasi. So sekarang soalan kita hanya ada 2 kombinasi saja sebab ada 2 warna yang berlainan. Kalau katakan ada 4 ataupun sehingga 5, okey, pelajar dikehendaki senaraikan semua kombinasi tersebut dan tunjukkan pada syarat pencukup juga. Baru anda akan dapat markah yang penuh. Okey, jadi itu adalah untuk soalan B. Okey, sekarang kita sambung soalan C pula. Hitung jumlah utility. Okey, hitung jumlah utility yang diperoleh oleh pengguna pada tingkat keseimbangan. Jadi, sekali lagi, dia rujuk keseimbangan. Keseimbangan ini dia adalah merujuk keseimbangan pengguna. Jadi, kalau keseimbangan pengguna bermaksud dia memenuhi kedua-dua syarat itu. Kombinasi yang memenuhi kedua-dua syarat itu kombinasi B. Dia pilih 2 unit barang X dengan 5 unit barang Y. Jadi sekarang kita nak cari jumlah utility kan? Okey. Ini soalan C ya. Okey, nak cari jumlah utility. So, berapa X yang dipilih? Tengok balik soalan ini. 2X. So, saya akan guna TU 2X tambah
TU, tengok berapa Y? 5Y. Okay, so pun tulislah 5Y. So ingat, kita kena rujuk jadual TU. Okay, tengok jadual ya. Okay, jadual yang kita buat dekat sini, tak ada TU pun, ada MU sahaja. Okay, bermaksud pelajar kena rujuk balik jadual yang asal. So, tengok jadual yang asal ini TU 2X. 2 TU. Berapakah TU 2X tu? 72. Ya, 72. Tengok yang ini. 2X. Okey. Selain daripada itu, kita juga nak TU 5Y. Jadi, TU 5Y tu berapa? Nazira? 120. Okey, tengok TU. Okey, ini TU 5Y. Ya, 120. So, bermaksud kita guna 72 tambah 120. Okey, 72 tambah dengan 120. Jadi jawapan dia, 192 util. ya, pastikan anda tulis util. Okey, itu jawapan untuk C. Okey. Okey, sambung soalan D pula. Okey, soalan D. Jika harga barang X berubah menjadi RM2, nyatakan kombinasi baru yang memenuhi syarat keseimbangan. Okey, juga sama dia nak tengok keseimbangan, tapi sekarang harga X, okey, harga X yang baru jadi RM2. Yang lain dia tak kata apa-apa. Jadi maksudnya antaian check list variables. Harga Y masih harga yang asal, pendapatan kita masih yang asal. Okey, tengok semula harga Y kita berapa. Okey, kalau berdasarkan soalan, harga Y kita RM2, pendapatan kita RM18. Okey, so Miss tulis maklumat dia dulu. Harga Y RM2, pendapatan kita RM18. Okey, sekarang fokus yang ini. Okey, juga sama. Ini case 2 barang. Okey, tetapi kali ini cuba tengok harga X dengan harga Y. Harga dia sama kan? Jadi untuk isu case 2 barang, harga dia sama. Apakah syarat asasnya? MUX sama dengan MUY. Okey, thank you. Itu adalah syarat asas dia. Selain daripada itu, saya nak tanya, apakah syarat pencukup dia? Kimi? SQX tambah Q tambah PY QY sama dengan I. Okay, thank you Kimi. Okay, so daripada sini, pelajar boleh dapati bahawa, okay, kalau case 2 barang, isu dia harga sama, okay, kita dapati syarat asas kita sudah berlainan, di mana MUS sama dengan MUY. Tetapi syarat pencukup kita tetap sama, tak ada perubahan. Case 2 barang punya, tak kisahlah harga dia sama ke berlainan, kita masih pakai syarat pencukup ini. Okay, cuma sekarang kita fokus yang ini. MUX equal to MUY. Tengok semula jadual yang ada sediakan. Ada MU tak dicari punya? Ada. Okay. So, maksudnya sekarang kita akan fokus yang ini. MUX dengan MUY yang kena sama punya. Okay. So, first kita tengok 40. Tak ada. 32. Okay. Ada. Okay. Kemudian 24. Okay. Pun ada. Saya guna pen yang warna lain. Okay. Lepas itu 16 ada tak? Okay, ada juga. 16. Lepas itu 12. Okay, dah ada dah. So, bermaksud dekat sini ada 3 warna yang berlainan. Jadi sekarang kita tengok ada berapa kombinasi yang akan wujud. Maisara? 3, Miss. Ya, okay, thank you. Ya, ada 3 kombinasi yang wujud. Jadi step dia, okay, sama seperti ini. Kita kena tunjuk semula. Okay, tengok ya soalan D. Ini dia. Juga sama yang pertama, okay, kita buat step by step. Kita tulis syarat asas dia dulu. So, syarat asas, okay, tadi pun sudah diberitahu. MUX sama dengan MUY.
So, ada 3 kombinasi kan? Kita pun tunjukkan. Kombinasi A, B, C. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok kombinasi A dulu. Okey, yang ini. Okey, sila bagi tahu saya berapa X, berapa Y. Okey, Rusaidi, Ya, Miss. berapa X, berapa Y? Kombinasi A? 2X, 1Y. Ya, 2X, 1Y. Okey, jadi saya tulis dulu. Okey. 2X tambah 1Y. Ini kombinasi A. Okey, kita sambung kombinasi B. Bagi kombinasi B ini kita tengok yang berwarna kuning punya. Okey, jadi apakah jawapan dia? Amir? Ya, Miss. Okey, kombinasi B warna kuning. 3 unit barang 3. X Okey. dan 3 unit barang Y. Okey, thank you. So, Miss pun tulis. 3X tambah 3Y. Okey, dan sekarang kita nak tengok kombinasi C pula. Okey, kombinasi C. Tengok yang warna merah yang segi 4 punya. Esther? 4X 5Y. Okey, thank you. Okay, jadi kita pun tulis 4X tambah 5Y. Settle untuk step yang pertama syarat asas. Sekarang kita sambung untuk syarat pencukup. Okey, untuk syarat pencukup ini tulis semula syarat dia PSQS tambah PYQY sama dengan I. Juga sama, ada 3 kombinasi. Kombinasi A, B, C. So ingat, PS kita sekarang adalah yang baru punya adalah RM2. Okey, kombinasi A untuk kuantiti S saya tunjukkan. PY pun sama RM2 dan kuantiti dia adalah 1. Jadi ingat, ini perbelanjaan saya sama dengan RM6. Pastikan ada RM. Okey, untuk kombinasi B. Okey, jadi sekarang nak minta Hasif, bagi tahu saya pengiraan anda. Yang B tu ke? Ya. 2 darab 3 2 darab 3 tambah? campur 2 darab 3 juga. Okey. Perbelanjaan? 12. 12. Tak tepat. RM 12. Okey, thank you. Sekarang untuk kombinasi C pula. Okey, Cempaka? 2 darab 4 Okey. tambah 2 darab 5. Okey. Jawapan anda? RM 18. Okey, thank you. So sekarang kita tengok semula. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah perbelanjaan anda ya. Okey. Tengok pendapatan kita tadi yang warna merah yang Miss tulis punya. Ini pendapatan kita ya. Okey. Sila bagi tahu saya apakah kombinasi yang akan dipilih. Diana? Ya, Miss. Kombinasi apa yang akan dipilih? Kombinasi C. Okey. Boleh bagi tahu saya kenapa anda pilih kombinasi C? Sebab jumlah pembelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Yes, good. Okey, jadi sekarang kita pun buat yang terakhir tu kesimpulan. Okey, jadi untuk kesimpulan ini, okey, fikir apakah ayat yang pertama? Saya bagi hint sikit. Dia pilih ke dia beli? Memilih. Memilih, okey. Kombinasi C. Okey, kombinasi C. Lagi? Kerana Iaitu 2X. 2 unit barang X. Are you sure? 4 unit barang X. Kombinasi C tengok ini 4 unit barang X. Lagi? Dan 5 unit barang Y. Ya, 5 unit barang Y. Sudah habis ke? Untuk memenuhi syarat. Bukan. Syarat asas itu you sudah bagi tahu 4 unit barang X, 5 unit barang Y. Okey? Dengan apa? Dengan pendapatan.
Sebanyak RM 18. Ya, barulah tepat jawapan anda. Okey, thank you Nazira. Okey, check sekali lagi. Pastikan you ada bagi tahu kombinasi C, berapa X, berapa Y dan pendapatan you sebanyak berapa. Juga sama seperti tadi, kita ada 3 step. Syarat asas, syarat pencukup dan yang terakhir tu kesimpulan. Barulah lengkap. Cuma kali ini syarat asas dia sudah berlainan sebab kita dapati bahawa isu yang kita kaji ini adalah kes 2 barang di mana harga dia adalah sama. Okey, jadi dengan demikian kita pun telah selesailah bincang soalan kuantitatif 2 sampai soalan D dah. Okey, jadi kita jumpa lagi lah pada minggu depan. Thank you, Miss. Miss. Okey, bye-bye.